Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan masuk bahagian kedua topik 5.2 iaitu air sebagai pelarut semesta. Pertama sekali, apakah maksud pelarut semesta? Okey, air dikenali sebagai pelarut semesta sebab dia mempunyai keupayaan untuk melarutkan hampir semua bahan, sama ada pepejar, cecair atau gas. Dia boleh larutkan banyak jenis bahan. Sebab tu kita panggil dia atau kita bagi dia gelaran pelarut semesta. Okey, dan air digunakan sebagai pelarut secara domestik, iaitu dalam kat rumah, okey, dan juga sebagai bahan mentah dalam pelbagai jenis industri pembuatan, pertanian dan perubatan. Jom kita tengok beberapa contoh kegunaan air sebagai pelarut semesta. Contoh yang paling biasa domestik. Bila kita masak, kita cuci, kita mandi, kita guna air. So, air boleh digunakan sebagai pelarut semesta secara domestik sebab dia boleh larutkan pelbagai jenis perisa bila kita masak, dan juga deterjen bila kita nak cuci, dan juga sabun, shampoo dan sebagainya bila kita mandi. Okey? Untuk organisme akuatik pula, dia sangat penting sebab organisme ni sama ada haiwan atau tumbuhan, contohnya ikan, okey, atau rumpai laut, memerlukan oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diperlukan untuk respirasi haiwan dan tumbuhan, dan karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan hijau untuk buat fotosintesis. Kat bawah laut atau di dalam air pun ada tumbuhan hijau kan. So mereka tak boleh keluar daripada air untuk ambil ataupun bernafas ataupun untuk mengambil oksigen dan karbon dioksida. So mana datangnya sumber oksigen dan karbon dioksida ni? Dia boleh dapat daripada air itu sebab air boleh larutkan oksigen dan juga karbon dioksida. Selain daripada itu, dalam bidang pertanian pula, air digunakan untuk larutkan baja supaya dia mudah diserap oleh akar tumbuhan. Dalam industri pembuatan, terutama sekali minuman ringan juga, kita guna air sebagai pelarut untuk pelbagai jenis perisa dan juga gas, okey, supaya dia menjadi minuman bergas. Macam mana pula kalau tangan awak terkena dengan cat? Boleh tak kita cuba bersihkan dengan air? Tak boleh pula. So ada juga bahan-bahan yang air tak boleh larutkan. So air walaupun dia pelarut semesta, ada juga bahan yang tak larut air. So masa inilah kita akan perlukan pelarut bukan air, pelarut yang lain. Contohnya pelarut organik. Okey, kita panggil pelarut bukan air atau pelarut organik. So, pelarut bukan air ni dia biasanya berasaskan karbon dan dia boleh digunakan untuk melarutkan zat terlarut yang tidak larut di dalam air. Kita tengok beberapa contoh pelarut bukan air ni. Contoh pertama, alkohol. Alkohol ni digunakan untuk pembuatan antiseptik, contohnya hand sanitizer, Clorox dan sebagainya yang boleh bunuh kuman, dan juga minyak wangi. Contoh kedua, kerosin. Kerosin ni kita guna untuk buat minyak lampu. Okey. Pelarut bukan air yang seterusnya adalah aseton. Aseton ni biasanya boleh dijumpai dalam varnis kuku. Okey, pengilak kuku. Kita guna aseton untuk membuat pengilak kuku dan kita juga guna aseton sebagai bahan untuk cuci pengilak kuku tu. Okey. Dan juga kita guna aseton untuk membuat leka. Seterusnya kita tengok turpentin pula. Turpentin kita guna untuk membuat penanggal kotoran cat. Kalau tangan kena dengan cat, boleh cuci dengan turpentin. Okey. Dan juga pencair cat. Kalau cat itu terlalu pekat, kita boleh cairkan dia dengan turpentin. Okey, dan akhir sekali satu lagi kita tengok ether yang banyak digunakan untuk atau dalam pengekstrakan minyak. Okey. So, pelarut bukan air ni dia ada sifat yang mudah meruap. Maksudnya dia senang sejat. Okey, dia sekejap saja dia boleh sejat dah.
Okey, dan sebab sifat ini kita guna pelarut bukan air ini secara meluas dalam penyediaan bahan semburan, iaitu botol-botol aerosol lah macam ni. Okey, macam gambar ni, seperti cat, minyak wangi dan juga racun serangga. Walau bagaimanapun, kita kena kendalikannya dengan cermat kerana pelarut ini boleh membahayakan kesihatan manusia ya. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.